Bekas Presiden Persatuan Belia Baharu Universiti Malaya UM akan menjalankan siasatan terhadap satu hantaran di laman sosial yang mempertikai kuasa agung. Hantaran itu diwarnai Persatuan Pemuda Baharu Universiti Malaya iaitu menerusi laman Facebook. Berdasarkan artikel tentang Persatuan Pemuda Baharu Universiti Malaya yang telah bertikai kuasa yang di-Pertua Agong Sultan Abdullah Al-Mustafa Bil Arsyad melalui laman Facebook mereka adalah perbuatan tidak bermoral. Hal ini kerana ia bercanggah dengan prinsip rukun negara yang kedua, iaitu kesetiaan kepada raja dan negara. Kesetiaan kepada raja dan negara bermaksud setiap warga negara hendaklah menumpukan taat setia, jujur dan ikhlas kepada Seri Paduka Baginda yang di-Pertua Agong tanpa mengira bangsa, kaum dan agama. Isu tentang pertikaian kuasa agung yang diwar-warkan baru-baru ini adalah sangat berkait rapat dengan prinsip rukun negara yang kedua, iaitu kesetiaan kepada raja dan negara. Perkara sebegini sangatlah memberi impak yang negatif kepada imej negara Malaysia itu sendiri apabila menyentuh tentang isu yang berkaitan dengan yang di-Pertuan Agong. Seperti mana yang kita tahu, prinsip-prinsip rukun negara itu sendiri dibina untuk membentuk perpaduan di kalangan rakyat Malaysia, yang mana isi kandungannya itu sangat jelas merupakan kunci kepada keharmonian dan kestabilan negara. Rukun negara menggariskan aspirasi dan nilai-nilai serta berperanan sebagai tonggak perpaduan kaum dan keharmonian nasional di Malaysia. Namun, berdasarkan isu pertikaian kuasa yang di-Pertuan Agong dalam hal ehwal negara oleh Persatuan Pemuda Baharu Universiti Malaya, UMANI, telah menunjukkan rukun negara seolah-olah masih lagi tidak dihayati. Hakikatnya, rukun negara bukan sekadar prinsip dalam bentuk pencetakan dan penerbitan. Namun, ia jauh lebih penting dan perlu diamalkan supaya menjadi budaya dalam kehidupan kita. Di sini jelas sekali bahawa sebagai seorang rakyat Malaysia, kita bertanggungjawab mengamati rukun negara dengan sebaiknya bagi melahirkan masyarakat yang sejahtera dan negara yang sejahtera pada masa sekarang dan juga pada masa yang akan datang. Rukun negara berperanan sebagai satu wadah bagi melahirkan masyarakat yang bersatu hati, masyarakat yang saling mendukung untuk membentuk sebuah negara yang sejahtera. Justru sikap UMANI yang jelas sekali mencabar kedaulatan yang di-Pertuan Agong adalah bertentangan dengan perkara yang kita bacakan selama ini. Rukun negara dapat memelihara kedaulatan negara apabila rakyatnya yang berbilang kaum, bangsa, agama dan budaya bersatu hati mengamati setiap prinsip-prinsip yang terdapat di dalam rukun negara dengan sebaiknya, seperti kesetiaan kepada raja dan negara. Hari ini saya ingin mengulas tentang UMANI telah memuat naik satu pernyataan yang berbunyi yang di-Pertuan Agong tidak sepatutnya campur tangan hal ehwal negara kerana mereka tidak memahami perlembagaan serta rukun negara. Hal ini kerana yang di-Pertuan Agong enggan memperkenankan pengisytiharan darurat. Pengisytiharan diraja tersebut bermaksud pengisytiharan yang dibuat atas nama ketua negara yang bertujuan untuk menentukan sesuatu perkara yang utama dan penting untuk negara. Oleh itu, setiap warga negara haruslah menumpukan sepenuh taat setia kepada raja sebagaimana yang termaktub dalam rukun negara, iaitu kesetiaan kepada raja dan negara. Menurut mereka, YDPA tidak perlu masuk campur dalam urusan pentadbiran negara. Namun, pada pendapat saya, YDPA mempunyai kuasa sebagai ketua negara dalam urusan pentadbiran negara apabila Malaysia menghadapi krisis politik, terutamanya ketika peletakan jawatan Tun Mahathir. Apa sebab mereka mula mengkritik secara terang-terangan mengenai sesuatu perkara yang melanggar prinsip rukun negara yang telah digubal? Ini kerana terlalu ramai keyboard warrior yang menulis artikel atau
atau kenyataan palsu dengan sengaja memutarbalikan fakta dan disebarkan melalui media sosial yang tidak semena-mena membawa kepada perbelahan isu sensitif seperti isu kaum, isu agama dan lain-lain lagi. Apa yang lagi teruk adalah kenyataan-kenyataan tersebut dipercayai dan menjadi pegangan sebahagian golongan yang tidak memahami rukun negara dengan baik, terutamanya rukun negara yang kedua, iaitu kesetiaan kepada raja dan negara. Ulasan yang dapat diberi terhadap isu semasa ini adalah pihak kerajaan perlu bertindak sewajarnya dengan menjalankan dan meneruskan siasatan terhadap pihak yang terlibat kerana ia telah diklasifikasikan di bawah Akta Hasutan dan Akta Komunikasi dan Multimedia berhubung kenyataan kontroversi mengenai peranan Yang di-Pertuan Agong. Siasatan terhadap pihak yang terlibat tidak boleh dihentikan kerana ia boleh membawa kepada isu sensitif seperti ini berlaku sekali lagi. Isu begini adalah salah satu langkah yang mampu menggoyahkan kestabilan untuk memelihara cara hidup yang demokratik dan ia jelas bertentangan dengan prinsip 2 dalam rukun negara. Apakah tindakan sewajarnya yang perlu diambil oleh pihak kerajaan terhadap isu ini? Pada mulanya saya merasakan Yumani hanya perlu diberikan nasihat untuk menyedarkan mereka. Tetapi setelah mengikuti perkembangan isu ini, mereka telah pun memohon maaf dengan alasan mereka tidak arif tentang sistem pemerintahan negara kita. Saya bersetuju dengan pendapat pihak ramai yang meragui keikhlasan permohonan maaf mereka. Mereka sebenarnya takutkan tindakan undang-undang diambil ke atas mereka. Buktinya, mereka masih lagi menuntut pihak polis menghentikan segala siasatan terhadap mereka dan menuntut pihak kerajaan masuk Akta Hasutan dan Multimedia yang mereka anggap undang-undang zalim. Saya merasakan ada pihak tertentu menggunakan Yumani untuk mencapai agenda mereka sendiri. Oleh itu, satu tindakan yang tegas dan hukuman yang berat perlu dikenakan ke atas Yumani mengikut peruntukan perundangan Malaysia kerana mereka telah pun melanggar prinsip rukun negara iaitu kesetiaan kepada raja dan negara.